kita akan mempelajari seterusnya tentang tahallul dan juga tentang tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Apa itu tahallul? Dan apakah hubungannya dengan ibadah haji? Dan apakah hubungannya dengan ibadah umrah? Baik para jemaah sekalian, tahlul ni para jemaah sekalian ataupun bergunting ataupun bercukur selepas sa'i, ya, bergunting ataupun bercukur selepas sa'i. Apa tu para jemaah sekalian? Ialah sebelum itu kita perlu faham sa'i umrah. Sa'i umrah ni para jemaah sekalian merupakan rukun umrah yang keempat selepas tawaf dan sa'i. Dengan bergunting atau bercukur, ia telah mendapatkan tahallul, iaitu kebebasan. Kebebasan macam mana para jemaah sekalian? Contoh katakan, kita berangkat ke Tanah Suci. Bila kita berangkat ke Tanah Suci, sekarang ni katakan orang berangkat umrah, dalam kapal terbang kita pun dah pakai ihram dan kita pun jatuhkan niat ihram. Bila pilot mengumumkan sekarang kita masuk kawasan jatuhkan niat, bila kita sampai dekat Mekah, kita pun buat umrah, awal, sa'i, tahlul. Bila sudah tahlul, berarti kita sudah bebas para jemaah sekalian. Bebas macam mana? Bebas dari kita keluar dari rumah ke airport dengan pakaian seperti biasa. Jadi kita dah boleh pakai pakaian seperti biasa. Kita pakai minyak atar wangi-wangi bagi orang lelaki. Dah kita pun dah boleh pakai wangi-wangi balik dah. Bagi orang perempuan nak pakai baju dia pun dia dah boleh pakai baju seperti biasa dah. Dan dalam arti kata lain lagi, kebebasan iaitu sudah bebas baginya untuk kalau dia bercampur antara suami dan isteri, sudah diperbolehkan. Sudah dia diperbolehkan. Hanya sahaja bagi orang yang dalam keadaan ini, kalau dia berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan bila dia masuk ke haram, dia melakukan haji, dan selepas umrah ini dia tak boleh untuk bertahlul para jemaah sekalian. Lepas dia melaksanakan sa'i haji, dia tak boleh tahlul. Sebab apa? Dia niatnya niat haji, bukan niat umrah. Bagi orang yang pergi haji tapi dia niat umrah, dia boleh tahlul. Sebab apa? Dia niatnya niat umrah. Jadi bagi orang yang pergi umrah, jadi bagi orang yang pergi haji dan yang mana dia niat umrah, dalam arti kata lain haji tamattu, jadi bila dia nak berangkat ke Arafah, dia perlulah jatuhkan niat haji pada 8 Zulhijjah, pada hari tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah dengan pakaian ihram. Tapi bagi orang yang menjatuhkan niat haji ifrad, dia pun buat sa'i. Sa'i apa bagi dia tu? Itu sa'i haji, bukan sa'i umrah baginya. Jadi habis dari sa'i haji, dia nak tahlul, tak boleh tahlul. Apasal tak boleh tahlul? Sebab dia buat sa'i haji, dia bukan buat sa'i umrah. Dan lagi satu, kenapa dia tak boleh tahlul? Sebab dia dalam keadaan pakai ihram. Dalam orang pakaian ihram, dia boleh gunting-gunting, dia boleh cabut-cabut, pisai ke, janggut ke, dia nak cabut boleh? Tak boleh. Tak boleh, pantang larang dalam ihram. Begitulah. Dan mana lebih afdal antara bergunting atau bercukur ketika tahlul umrah? Mana lebih afdal para jemaah sekalian? Yang lebih afdal di sini sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang-orang yang bercukur. Sahabat pun berkata, dan kepada orang-orang yang bergunting ya Rasulullah. Nabi SAW sabda lagi,
Semoga Allah merahmati orang-orang yang bersyukur. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirnya Nabi pun bersabda lagi, dan juga kepada orang-orang yang bergunting. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Apa yang perlu kita buat? Maka kita pilihlah mana satu, kita nak gunting ataupun tahlul. Tahlul pahalanya demikianlah. Kalau gunting pahalanya demikian. Begitulah para jemaah sekalian ya. Jika umrah ini pada bulan-bulan biasa, bukan bulan haji, atau terdapat masa di antara umrah ini dengan haji yang bakal dikerjakan yang membolehkan rambut ini tumbuh, maka yang lebih afdal ialah bercukur. Ini berdasarkan umrahnya mengenai kelebihan. Ini berdasarkan umumnya hadis. Ya, berdasarkan umumnya hadis mengenai kelebihan orang yang bercukur. Jadi kalau dia cukur, bila dah cukur botak lah dia. Bila dah botak, nanti bila dia keluar dari Arafah, dia pergi Musdalifah, dia pergi Mina, dia melontar. Habis melontar, dia tahlul. Betul tak? Nafar awal dia tahlul. Habis tahlul nanti baru dia buat tawaf haji, tawaf ifadah. Macam mana? Tadi dia datang masuk ke Mekah, dia niat umrah. Dia dah cukup botak dah semua. Macam mana sekarang? Apa yang perlu dia buat? Alamak ustaz, saya dah cukup botak ustaz. Habis macam mana lagi nak cukup? Apa lagi kita nak cukup? Kerik je gitu. Kalau muka nak nyai lagi dia. Sebab itu kalau dia berkonfident, berkeyakinan rambut dia akan tumbuh balik, boleh cukup botak. Lebih awal. Tapi kalaulah dia tak confident, lebih baik dia gunting saja sikit. Syarat saja dia gunting ya. Seperti saya, bukan saya tak confident yang ini akan tumbuh lagi rambut ni. Jadi apa saya buat? Saya buat umrah, dah habis umrah, nampak orang tengah gunting, saya pun panggil dia, gunting sikit boleh tak? Dia pun guntingkan. Bila dah guntingkan, okey syukran, dah selesai dah kita daripada tahlul tersebut. Tapi kalau kita menunaikan ibadah haji para jemaah sekalian, lebih afdal kita cukur botak. Ya, cukur botak sunnah hukumnya para jemaah sekalian ya. Baik. Sa'i haji pula bagaimana para jemaah sekalian? Seperti yang telah saya terangkan tadi para jemaah sekalian ya. Seperti yang telah saya terangkan tadi, yaitu kalau dia melaksanakan sa'i haji, habis dari sa'i dia tak boleh tahlul. Dia tak boleh tahlul. Sebab kenapa dia tak boleh tahlul? Sebab dia niat haji. Dan bila dia sa'i haji, berarti dia dalam keadaan sa'i haji, dia tak boleh tahlul. Nombor 2, apa dia? Pantang larang orang dalam keadaan ihram. Dia tak boleh cukur-cukur, potong-potong, cabut-cabut, semua tak boleh. Bila nanti dia akan buat tahlul dia? Bila pada selepas melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah. Apa yang hendak dikerjakan selepas umrah dan selepas haji?